Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina فقل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah SWT. Kerana walaupun cuaca di luar sangat mengancam, tapi kita masih dipilih oleh Allah untuk berada dalam masjid yang mulia. Dapat kita solat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan abadikan masa yang Allah luangkan antara maghrib dengan isya' ini dengan kita bermuzakarah. Dan kita ingat memperingati antara satu sama lain tentang perkara-perkara yang wajib kita ketahui, perkara-perkara yang patut kita sarankan untuk umat manusia sejagat. Mudah-mudahan itu kita akan dapat melakukan satu yang diredai oleh Allah Ta'ala, dan dengan itu kita dapat keselamatan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tapi sebelum kita memulakan ceramah kita, saya nak buat satu pengumuman permintaan daripada jawatan kuasa masjid ini, iaitu di antaranya satu yang pertama, tazkirah umum sambutan bulan Ramadan Al-Mubarak yang berlaku pada 29 hari bulan Mac, hari Selasa. 29 bulan Mac, hari Selasa, minggu yang kelima. Penceramahnya ialah Sahibul Samah Dato' Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak. Jadi tuan-tuan dan puan yang tak ada apa halangan, sila datang kerana kita akan menyambut bulan Ramadan. Saya cadang ni mukadimah nak cerita bulan Ramadan, tapi tak salah. Datang 29 bulan tu, insya-Allah. Datang 29 bulan akan dicerita dengan panjang lebar oleh Sahibul Samah, ya. Cerita tentang Ramadan. Mengapa kita patut menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Macam orang menunggu tunang. Itu
tajuk saya lah kan. Jadi saya rasa macam itu juga lah. Saya bersama Hanfinya. Itu yang pertama dia. Yang kedua, lepas ini insya-Allah kita akan tahlil. Ada seorang hamba Allah baru meninggal dunia, anak juga baru meninggal dunia, nama tak tahu tapi kita ambil apa nama dan keluarga dia insya-Allah. Kita akan tahlil tu ya. Penyesok lepas ini ya. Untuk malam ini kita sambung lagi pengajian kita tentang wuduk. Kita masih membicarakan tentang bab wuduk. Bulan sudah saya tak datang dan pagi dia datang. Jadi bulan ini orang datang. Sambung balik pengajian kita. Siapa ada kitab yang rumi, buka muka surat 65. Kita wuduk ni kan? Kita wuduk. Fadilat kita baca dulu banyak. Malam ni kita sambung lagi. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia, bahawasanya Nabi bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada wuduk, maka berkata ya, dah habis wuduk dia pun cakap apa ni, berdoa, berkata ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada doa-doa apa itu? Kami yang ini untuk kebijakan ini setakat ini tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebut betul. Asyhadu an. Dengan asyhadu an. Karena mesti mau azan asyhadu an la kat sini ya. Maaf semuanya kan. Maaf tanya banyak kan. Sini dah mulai. Dia khamat mau juga. Asyhadu an la. Asyhadu an ada tahu apa tak? Sebut betul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya aku ni saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang esa. Yang lain semua bukan Tuhan. Lembu bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, patung bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah saja. Yang esa itu yang tunggal. Tak ada lain daripada Allah Ta'ala. Tiada sekutu baginya. Yang lain itu semua jadi sekutu belaka. Tiada sekutu bagi Allah. Jangan syirik dengan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya. Hamba-Nya turut besar, hamba Allah ya. Dan utusannya. Utusannya apa? Menyampaikan risalah-risalah dari Allah Ta'ala. Wahyu dari Allah itu sampai kepada umat. Itu. Nah, itu doa selepas Nabi wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kalau nak baca doa yang seterusnya. Ini pada bawah ni. Dan pada setengah riwayat dibaca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu lengkapnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang last ni dipanggil tasbih kafarah. Tasbih kafarah tasbih yang paling agung untuk membayar dia di atas segala kesalahan-kesalahan kita tasbih. Kita sebut subhanallah. Itu namanya tasbih kafarah, bukan kifarah ya, tasbih kafarah. Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suka bertawad. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang suka bertawad. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikanlah aku ni untuk di kalangan orang yang suka bertawad. Kerana kita ni banyak dosa. Sahabat tak dosa angkat tangan. Jangan mengenang dengan orang tak dosa ni. Jadi kita ni dosa belaka. Macam-macam dosa ada. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa tahu, dosa tak tahu, dosa sengaja, dosa tak sengaja. 10 jenis dosa. Dosa belakang kita ni.
Jadi kalau aku ni daripada kalangan orang-orang yang minta ampun dengan kamu, orang bertaubat. Dan jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang bersuci. Seperti suci itu suci diri daripada dosa. Ada 4 jenis suci dalam Islam ni. Yang pertama suci akidah. Suci akidah kita ialah akidah Islamiah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, suci segala anggota yang 7 tu daripada dosa. Anggota kita yang 7 tu tak ada dosa. Apa anggota 7? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Suci dalam segala sifat-sifat dosa-dosa zahir. Jangan bagi dia dosa. Itu bersuci yang kedua. Bersuci yang ketiga, suci anggota-anggota batin kita. Suci kita daripada sifat mazmumah. Tak ada sifat mazmumah. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takbur dan sebagainya. Itu suci yang ketiga. Yang keempat, bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Bila ada 4 ni, baru lengkap bersuci kita. Baru dapat separuh dari iman. Baru tepat sabdaan Rasulullah SAW, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Jadi 4 ini bersuci, ingat ya tuan. Jadi aku ni golongan orang yang bersuci. Jadi kalau aku di kalangan orang yang bersuci. Ada 4 ini. Yang pertama akidah. Yang kedua, anggota yang zahir, 7 anggota yang zahir itu. Yang ketiga, anggota-anggota yang batin. Yang keempat, bersuci daripada hadas dan najis. Yang 4 ini suci ya. Jadi kalau aku dari golongan orang yang bersuci. Waj'alni min ibadika shalihin. Dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Soleh itu artinya apa? Buat perkara ikut Islam. Itu amal soleh. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila kita beriman dengan amal soleh, Allah janji apa? Allah janji syurga. Tidak ke syurga, kena beriman dengan amal soleh. Beriman itu beriman dengan rukun iman yang 6. Soleh itu artinya buat sesuatu ikut cara Islam. Tak ada ikut cara Islam bukan soleh namanya. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, perjuangan cara Islam, akhlak cara Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru namanya amal soleh. Bila kita beriman dengan amal soleh, Allah janjikan syurga. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi kita doa dengan Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang bertaubat, masuk dalam golongan orang yang bersuci, masuk golongan dalam orang golongan hamba yang soleh. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau wahai Tuhanku, dan segala puji-pujian bagimu. Wa bihamdik, segala puji-pujian bagimu, bahwasanya aku naik saksi asyhadu an la ilaha illa anta, sesungguhnya aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini namanya tasbih kafarah. Lepas kita ambil untuk doa itu. Siapa doa yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, segala anggotanya itu akan disucikan oleh Allah Taala. Semua badan ada disuci. Lahir dan batin suci. Kalau doa ini. Tapi kalau tak ada doa ini, hanya anggota wuduk saja yang suci. Dengar je kata ni. Kalau tak ada doa ini, anggota wuduk dia saja yang suci. Mukanya suci, tangannya suci, kepalanya suci, kakinya suci, tengkuknya suci dan sebagainya. Kalau tak ada doa ini. Tapi kalau doa ini, seluruh anggota dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Dibukakan pintu syurga dari yang 8. Syurga ada 8. Ingat tak syurga ada berapa tuan?
8. Kalau 7 tak cukup. 8 juga. Yang pertama namanya Firdaus, yang kedua namanya Adnin, yang tiga namanya Ma'wa, Jannatul Ma'wa, yang keempat namanya Darussalam. Tadi tu imam pimpin kita minta Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Yang empat, ya, syurga Darussalam. Yang lima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Jalal itu artinya agung, semuanya agung. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Tenang aja dalam syurga kan. Itu 8 syurga tu. Akan dibukakan pintu syurga tu yang 8 tu. Semua buka. Masuk ke nak masuk syurga mana? Nak masuk syurga mana tu tuan? 8 syurga tu nak masuk syurga yang mana? Firdaus. Yang lain tak ada? Ya Allah. Enggak semua Nah, yang mana tuan-tuan? Enggak semua Karena kita di akhirat besok kalau masuk syurga berapa lama? Tempoh berapa lama? Tak ada tempoh. Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever. Tak berhenti ya. Kita tengok tu 8 syurga tu. Dan masuk ia barang mana pintu yang dia kehendaki. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa membaca ayatul kursi. Lepas Nabi Udhu baca ayatul kursi. Ayatul kursi itu bermula dari Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bukan bermula dari wa ilahukum, tak ada. Itu surah lain ya. Langkahnya kamu dia pergi kepada Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Betul baca. Jadi kalau saya nak ulang ini kan panjang betul kan. Tapi kena betul-betul. Tajwid kena betul. Kerana ini ayat Quran. Ayat Quran bukan cakap Melayu tak apa. Lantaklah. Pasyur pun boleh, pasir pun boleh, pasyak pun boleh. Cakap Melayu. Tapi Quran no way. Mesti baca ikut hukumnya. Ini mobil juga. Ayat kursi ayat Quran. Kena baca betul. Siapa baca ayatul kursi kemudian daripada wuduknya, diberi akan dia Allah Ta'ala pahala 40 orang alim. 40 orang alim. Orang alim ni dia di antara yang ketiga yang layak bagi syuhad di akhirat nanti tau. Mula-mula Nabi-Nabi. Yang kedua orang mati syahid. Yang ketiga orang alim ya. Orang alim ni ulama siapa? Warasatul anbiya. Pewaris Nabi-Nabi. Ini dapat 40 orang. Dapat satu dapat jadi pewaris Nabi 40 orang. Dah kita dah. Diberi akan dia pahala 40 orang alim dan diangkatkan baginya 40 darjat, 40 pangkat. Satu sampai 40. Di dalam askar ada 40 pangkat. Mana ada abang belah-belah pangkat ya? Ini 40. Dan dikawin akan dia dengan 40 orang bidadari. Enggak ke tanda orang depan saya ni. Siapa tanda angkat tangan? Tuan-tuan, jangan maaf berkorban pada dalam tu dia. Saya kata tuan-tuan, kalau berjaya masuk syurga, ahli syurga, paling koman, paling budi, paling koyo, paling tak guna, paling curut, dia dapat 72 orang bidadari. Enggak kata anda. 72 orang tau. Bukan 7 orang, bukan 2 orang, 72 orang. 72 you know. Tapi syarat layak masuk syurga. Dapat 72 orang bidadari. Itu koman tu. Orang macam Tok Bilal Haji Mai ni tak tahu entah apa kata. Tok Bilal Haji Khalid ni tak tahu entah apa kata. Tok Imam. Kemudian Tuan Haji Firdaus ni menyusun segala program-program aktiviti masjid ni tak tahu entah apa ibu. Terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada komat 72. Artinya dalam balik tabi'ah tidak kata menjemur. Tidak kata menjemur ni. Yang bawah tu yang balik tabi'ah. Jemur dah. Kenapa tak jemur? Kenapa tak jemur? Kerana di syurga besok Allah dah cabut rasa cemburu dari hati-hati wanita-wanita Arab. Tak ada lagi rasa cemburu.
seronok aja, lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok. Nah, ya. Masing-masing berbuat berlumba-lumba untuk menyukakan hati suami mereka. Ya. Nah, itu 40 orang ya. Dan daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa membaca kemudian daripada wuduknya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai tahap yang tengah. Nah, saya baca betul. Dengar. Inna, na tu panjang. Nah, majais munfasil. Inna an pun dengar. Nah, ikhfa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Nah, dah sampai habis lah ya. Yang ini surah Al-Qadar. Sekali aja sampai habis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu surah Al-Qadar. Nah, siapa baca itu sekali aja, diberi akan dia Allah Ta'ala ibadah 50 tahun. Pahala dia 50 tahun, tuan-tuan. Kalau 2 kali dibacanya, berapa dapat pahala? 100 tahun. Kalau 4 kali, berapa pahalanya? 4 kali ngambil, 4 kali untuk berapa kali dia baca surah Al-Qadar, berapa? 200 tahun. Kalau sepanjang ayatnya, nah, asal lepas Nabi wuduk baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sepanjang ayatnya. Kalau umur 80 berapa? Oh, tetap begitu ya. Banyak mana pahala. Sekali baca 50 tahun. Nah, ya. Diberi akan dia Allah Ta'ala ibadah 50 tahun. Berdiri sembahyang pada malamnya. Macam dia malam-malam bangun sembahyang. Padahal tak ada pun, tak mengholu oleh wajah. Ada bangun sembahyang ya. Ini 50 tahun. Wajahnya sembahyang. Pada siang puasa berapa tu? Malam sembahyang 50 tahun ni ibadah. Siang dia puasa berapa tu? Kalau puasa cukup. Sikit banyak ke? Puasa dia puasa. Tuan-tuan dan puan orang puasa ni jadi jangan buat dosa dah. Tak buat dosa garanti dapat pahala. Whatever you do semua dapat pahala belakang. Jangan berdosa dah. Tidur dapat pahala. Ada satu hari apa kata? Kita timpa puasa nanti kita kemati ya. Apa kata Nabi? Ya, naumu shaimi ibadatun. Tidur orang puasa itu adalah ibadah. Wa santuhu tasbihun, dan diamnya adalah tasbih. Dia diam je macam orang tasbih, subhanallah subhanallah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya diganda-gandakan lagi pahala. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya dia mustajab oleh Allah. Itu nombor yang 5. Wa dhunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Itu fadilat orang puasa. Sebab itu saya tak nak banyak-banyak kita puasa ni, nantilah ada Datuk Haji Zamri akan ceritakan bab puasa ni. Datang lepas 9 bulan tu. Itu dah hebat. Dapat pahala orang puasa. Soal siang-siang hari dia puasa ya. Malam macam bangun solat ya. Macam dia bangun sembahyang. Yang mana dia? Sembahyang pada malamnya dan puasa pada siangnya. Dan barang siapa membaca akan dia 2 kali, 2 kali diberi pahala akan dia barang yang diberi akan Nabi Ibrahim. Dapat pahala Nabi Ibrahim. Dan Musa sekali dapat. Nabi Ibrahim dapat, pahala Nabi Musa mendapat. Dan barang siapa membaca akan dia 3 kali, inna anzalna tadi ya. 3 kali. Dibukakan baginya segala pintu syurga. Buka 8 syurga tu, terbuka. Masuk oleh ke mana nak? Masuk ia barang mana pintu yang dikehendaki dengan tiada hisab. No check. Boleh masuk. Ada special entrance. Buat dia masuk aja. Tak ada siapa yang boleh tahan. Tak ada kena hisab. Tak ada kena check. Tiada hisab dan tiada azab. Tak ada. Dalam syurga mana ada azab. Dalam syurga mana ada letih. Dalam syurga mana ada jemu. Dalam syurga mana ada bosan. Dalam syurga itu seronok aja. Tak ada azab. Dan pada satu riwayat, barang siapa membaca akan dia sekali aja. Apa tadi? Inna
anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali dia, barang siapa membaca akan dia sekali, disuratkan dia daripada siddiqin. Apa siddiqin? Orang yang benar. Standard Abu Bakar As-Siddiq. Tak, kita tak. Sahabat yang paling tinggi standardnya Abu Bakar As-Siddiq. Siddiqin. Dan jika dua kali disuratkan akan dia daripada syuhada. Syuhada arti mati syahid. Orang mati syahid dia ada 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Syuhada. Kalau hamil syuhada, kalau seorang syahid, kalau perempuan syahidah. Mati syahid tu. Kuih masuk syurga, cara kena cek. Dan jika 3 kali dihasyarkan dia, dihasyar itu dihimpunkan dia, dihasyarkan dia serta anbiya bersama dengan nabi-nabi. Di syurga itu dia akan bersama dengan Nabi Ibrahim, bersama dengan Nabi Adam, bersama dengan Nabi Musa, bersama dengan Nabi Sulaiman, bersama dengan Nabi Ayub. Tak kata tak. Bersama dengan Nabi-Nabi. Dan jika 3 kali dihasyarkan dia beserta anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan sabda Nabi SAW, tiada seorang mengambil air sembahyang. Ini fadilah Nabi SAW ada. Kalau dia ambil sembahyang berapa? Tiada seseorang yang mengambil air sembahyang maka berkumur-kumur dan memasukkan dia airnya ke dalam hidungnya. Itu adab nak ambil wudu. Siapa baca kitab namanya Hidayatul Salikin, kita akan jumpa. Adab-adab mengambil wudu. Macam-macam. Berkumur-kumur dulu, masuk air dalam hidung tu, kemudian diemput kembali. Dan bersugi lagi sebelum itu. Boleh juga baca kitab namanya Bidayatul Hidayah. Atau kitab yang dah kita baca dulu, tapi buku 1, 2 tak baca. Saya terus baca 3 dan 4 je. Saya rasa sedikit dulu tahu. Itu ada ambil wudu. Ada sembahyang bukan. Saya yakin mesti ada orang baca, Bidayatul Hidayah, ada orang baca Hidayatul Salikin dan sebagainya. Saya tamat Hidayatul Salikin itu di mana? Di Taman Bukit Indah. Tamat 14 tahun buat tamat. 14 tahun baca itu buat tamat. Nama kitanya Hidayatul Salikin. Macam-macam adab dia. Adab nak mengambil wudu, adab adab masuk tanda, semua ada itu. Gitu ya. Tiada seorang mengambil air sembahyang maka berkumur-kumur dan memasuk air ke dalam hidungnya, kemudian dikeluarkan dia, melainkan keluar dosa daripada mulutnya itu. Habis dosa-dosa yang dalam mulut itu, dalam hidung itu, habis keluarkan. Keluar dosa dari mulutnya dan hidungnya itu serta air itu. Dah tak dosa lagi dah. Kalau dia mati ketika itu, mati tak dosa. Bila ditimbang dosa tak ada. Yang ada hanya pahala. Apa pahala aja dosa tak ada. Apa dapatnya? Keredaan Allah Ta'ala. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Tak nak neraka Allah redha. Nak bidadari Allah redha. Nak kenderaan Allah redha. Nak sonok Allah redha. Nak hiburan Allah redha. Semua redha. Tapi sebaliknya kalau berat dosanya, ringan pahalanya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan, dosanya banyak, dosanya berat, fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Mak dengan anak apa balik mak? Ditimang-timangnya, dilambung-lambungnya, didakap-dakapnya, dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya. Siapa menimang dia? Siapa melambung dia? Siapa mendakap dia? Siapa meluk dia? Hawiyah. Hawiyah apa? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hawiyah. Api yang bersangatan nyala. Siapa dah? Siapa dah memakkan api yang bersangatan nyala? Angkat. Itu dia mak dia. Jadi kalau boleh biar berat timbangan pahala. Tengok fazilah-fazilah itu dia. Dapat 50 tahunnya ibadat dan sebagainya. Gimana kan? Baca aja ayatul kursi tadi, macam-macam pahala yang dapat. Mana ni inna anzalna lagi pahala lagi. Banyak pahala yang dapat
tergolong dia dalam golongan orang yang syuhada, syahid. Dan kalau jika 3 kali dihasyarkan dia serta anbiya dengan bersama dengan nabi-nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Sikit lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang mengambil air sembahyang maka berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan dia, melainkan keluar dosa daripada mulutnya dan hidungnya serta air itu, kemudian membasuh mukanya seperti yang disuruh Allah, melainkan keluar kesalahan mukanya itu. Di muka ada apa? Ada mata, ada hidung, ada lidah, ada muka ya. Habis dosa-dosa muka itu dihapus oleh Allah Taala ya. Dosa lidah dihapus, dosa mata dihapus, dosa hidung dihapus, apa saja ya. Keluar semua dosa-dosa dari itu. Keluar kesalahan mukanya serta air itu. Kemudian membasuh 2 tangan pula. Dia basuh 2 tangan. Ya. Hingga 2 sikunya sampai ke siku. Tangan sampai ke siku tau, jangan sampai tau. Kalau tak ada nama yang tak anggota tangan tu. Seperti yang disuruh Allah, melainkan keluar kesalahan 2 tangannya serta air itu. Dan doa lah tuan-tuan ya. Ada doanya, basuh muka, ya Allah ya Tuhanku, Engkau putihkanlah muka aku dengan nur Engkau. Di hari Engkau putihkan muka-muka wali-wali Engkau. Itu bila basuh muka ya. Basuh tangan kanan, ya Allah kamu berikanlah kitab amalku melalui tangan kananku. Dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, dan kembalikanlah aku kepada keluargaku dengan rasa gembira. Itu kalau basuh tangan kanan. Basuh tangan kiri, ya Allah janganlah Engkau berikan kitab amalanku melalui tangan kiri aku, atau kamu paksa aku cucuk dada aku mengambil kitab dari belakang. Itu bila basuh tangan. Barulah khusyuk kita ngambil wudu. Tak ada sembah-sembah tangan wudu, tak ada nyelam-nyelam apa nyembah-nyembah hayo orang lain. Khusyuk lah. Sapu pula kepala, ada doanya tu. Dalam hidup tu sakit ada tu. Sapu kepala apa? Doanya mana? Ya Allah berikanlah aku naungan arah di hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan arah Engkau. Kemudian sapu telinga. Ya, sapu telinga kanan dan kiri. Kemudian doa, ya Allah perdengarkanlah kepadaku nama aku untuk dipanggil, untuk dimasukkan ke dalam syurga. Janganlah ada nama aku dipanggil untuk dimasukkan ke dalam itu telinga. Kemudian sapu tengkuk ada tau. Dalam hidup itu sering ada tu sapu tengkuk. Walaupun banyak ulama katakan apa bid'ah ni. Sapu tengkuk apa? Doanya apa? Ya Allah lepaskan aku daripada belenggu di akhirat nanti. Sapu tengkuk. Kemudian basuh kaki kanan. Kaki kanan dibasuh apa? Ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah kaki aku ketika aku meniti siratal mustaqim. Basuh kaki kiri. Apa doanya? Ya Allah ya Tuhanku, janganlah Engkau gelincirkan kaki aku ketika aku meniti siratal mustaqim. Ini akan kita baca nanti insyaAllah. Baca balik semula nanti insyaAllah ya. Akan datang. Iaitu sabda Nabi SAW, tiada seorang mengambil yang tadi ya. Karena dah bunyi. Cukup sekali itu. Karena kita ada tanda pada ini. Ada sikit lagi. Itu tamat cerita bab itu ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ada? Azan dulu. Itu silakan. Tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cadangan nak tanya dulu. Kan ada tanya tu ni. Isya dah. Isya. Lepas Isya. Imam mau tanya tu.